Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasawala. Qala rabbi sadri yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Yang hormati dan pengurusi, Tok Imam, sahabat-sahabat, teman-teman yang nanti Allah sekalian. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjat surah Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dibangun oleh Allah Taala dalam keadaan sihat dan terus dapat melaksanakan suatu perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini kita telah masuk hari yang ke-12, saya dapati ramai dah penat, letih dengan hujan, panas, letih. Jemaah kita pun dah mula susut, keletihan siang hari bekerja, malam. Sebab tu saya 2-3 malam ni tazkirah tu saya stop sekarang. Mungkin tuan-tuan datang tu nak rehat sekejap. Bila datang terus saya pasak pula lagi letih. Jadi bukan sengaja tapi saya suasana hati. Walaupun keletihan itu sementara. Keletihan itu dia hanya letih sementara waktu. Kita berbuka makan, dia sihat balik. Tetapi kebaikan yang kita buat tu dia akan kekal berterusan. Dia akan kekal berterusan. Letih sementara. Kita buat yang Allah Ta'ala kan seronok, tapi seronok tu sementara. Tetapi seksa itu berterusan. Kita nak nilai, nak tahu nilai kita di sisi Allah Ta'ala, kita tengok sejauh manakah kita mulianya Allah. Senang saja. Kita nak nilai kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala, hampir ke, dekat ke, jauh ke, tengok sejauh manakah kita menilai Allah Ta'ala itu, ingat pada Allah Ta'ala sejauh mana. Lebih ingat dia jauh mana. Adakah dalam waktu solat kita saja, waktu zikir kita saja, di luar kita lupa. Maka sebab itulah penilaian yang sebenarnya kita tengok. Sejauh manakah kita nak rebut, kita rasa Ramadan ni mustahak bagi kita. Sejauh manakah kita katakan suburnya bulan Ramadan ni bagi kita. Untuk apa Allah nak letihkan kita sekali siang hari tadi. Maka sebab itulah saya dah sebut, ilmu ni satu benda yang mustahak untuk kita nak melancarkan, nak lajukan ibadah kita dengan Allah Subhanahu Taala. Saya dah sebut dah baru ni, kita naik motor, kalau tiba-tiba mati enjin, kita cek minyak. Kalau minyak kering, kita tambah minyak. Start jalan, sedap lah. Tapi kalau minyak tengok dah tak ada, tak hidup juga, cek wire balik. Kita berjalan dengan minyak tak ada, tolak motor, takkan nak tengok harga yang mahal. Berjalan sampai rumah tapi dengan tolak, letih. Yang jadi letih puasa kita buat ni, maknanya kita buat dengan minyak tak ada. Kita tak nampak matlamat. Kalau kita nampak matlamat, letih macam apa kita buat, macam kerja lah. Penat ni menyangkul ni, tapi matlamat kita nak tanam bulan ni juga. Nak pastikan bersih hutan ni. Penat itu maknanya dia hilang. Sebab kita nampak itulah matlamat. Demikianlah Ramadan ni dia pun. Kita tinggal 18 hari lagi. 18 hari ini ruang yang perlu kita rebut, yang kita perlu ambil sebaik mungkin, bercucuk tanamlah sebanyak mungkin dalam 18 hari ini.
Kalau yang hak sunat kita dapat jaga, insya-Allah yang wajib kita dapat jaga. Kalau hak sunat kita gagal jaga, hak wajib pun out. Kalau hak wajib kita tinggal, hak sunat lagi jauh lah. Kalau yang hak sunat dapat kita buat, yang wajib insya-Allah beres. Boleh faham ya? Tetapi kalau hak wajib pun tak dapat buat, yang sunat out. Maka sebab itu, dalam kehidupan ini, yang dinilai bukanlah permulaan kita. Dalam kehidupan kita ini, yang Allah Ta'ala akan nilai ini bukan permulaan kita, tetapi pengakhiran kita. Allah nilai di pengakhiran kita, bukan permulaan. Kalau nilai di permulaan memang baik, bersih, suci, secara fitrahnya kita lahir dalam keadaan suci. Kalau nak nilai di segi permulaan kejadian, okey, tak masalah. Dah kalau jannah semua syurga. Tapi Allah akan nilai pengakhiran kita. Kadang-kala awalnya buruk, tapi di akhirnya kebaikan. Kadang-kala di awalnya maknanya baik, tapi akhirnya kejahatan. Kita ni subhanallah, saya cakap diri aku, pengakhiran kita tak tahu. Jangan kita hebat ibadah, kita jangan nampak ibadah kita ni jadi soleh tak soleh. Ibadah yang kita buat ni ibadah lah, tapi dia soleh tak soleh. Yang Allah Ta'ala nak, yang amal ibadah yang soleh, amalan yang soleh, amalan buat tapi dia tak soleh. Puasa kita buat tapi puasa yang tak soleh. Faham maksud saya tadi? Sedekah kita buat, infak buat tapi dia tak soleh. Nak mau soleh ni macam mana? Ini yang kita nak belajar kitab kita ni, bab tauhid. Nak soleh kerana Allah, nak pergi kerana Allah, kebaikan buat kerana Allah. Sebab tu kalau kita buat, kalau kita lihat mana suburnya Ramadan tadi, subhanallah. Tuan bayanglah, tuan duduk ni nampak biasa. Talabil ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa nuntut wajib. Benda yang wajib bulan Ramadan tuan, biasa 10 ganjaran. Bulan Ramadan antara 70 700 kali ganda. Tuan, ni hak wajib kita buat antara 70-700 kali ganda ganjaran. Tetapi kita tak nampak nilai 700 itu macam mana. Nampak tak? Nilai kita dalam menyelai nilai kita menghidupkan tarawih di siang hari kita, Allah. Tapi kalau kita nampak dia nilai itu dalam bentuk keuangan, manusia akan berlumba. Apa yang kita sebut ni bukan untuk sekarang. Faham ya? Apa yang kita buat ini, usaha payah ni bukan untuk sekarang, untuk selepas kematian. Untuk selepas kematian ni. Tuan datang pandai balik. Tak, no. Selepas kematian yang kita ada buat ni, yang kita amal yang soleh, nak mau soleh, kalau tak soleh, habis. Buat semua buat tapi tak soleh. Bila tak soleh, tak ada apa. Tak soleh mana tak kena Allah. Untuk apa Allah Ta'ala perintahkan puasa ini? Untuk apa? Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh, nampak kalimah la'allakum tattaqun. Allah nak angkat darjat hamba-hambanya tadi supaya jadi orang yang bertakwa. Jadi puasa ini sebagai wasilah untuk angkat darjat sebagai lil muttaqin. Lil muttaqin takwa. Jemaah ittaqullah. Kan Allah. Buat kerana takut Allah. Takut ni bukan takut pada musuh. Takut maknanya langgar perintah. Maka sebab itu puasa kita buat ni, tugas kita bukan takat kita berhenti makan, tapi nak memelihara puasa kita supaya dia soleh.
Hak kita buat ni macam mana nak jadi soleh. Ikhlas, himmah. Sebab petang tahun ni pertama kali tuan-tuan tunggu bagi jodoh orang berbuka puasa. Seronok sangat, hati saya cukup seronok. Semua tu buat, saya pergi tengok, hati seronok. Yang saya buat boleh tinggal rumah, saya pergi seronok. Tak ada siapa suruh pun duduk tunggu tepi jalan tu. Siapa suruh? Tapi buat dengan seronok. Seronok tu namanya himmah. Tanpa disaksa, tanpa jadi boleh bagi tu dia seronok. Darjat inilah yang kita nak cari. Himmah tanpa ada bayar upah, keluar lagi ada. Himmah. Apa makna himmah? Himmah ni tuan, sahabat sekalian, kita buat satu dengan himmah kena Allah. Tuan datang pagi ni, pagi ya Allah. Orang ni kalau lepas sahur ni tuan, boleh tarik bantal tak sedap tak sedap? Sedap tak sedap? Kena hari tak sekolah pula. Tinggal ke semua tadi kenapa tu? Sebab tuan nampak himmah ni nak jadi himmah ni. Tak ada seorang yang saya perhati lah, bukan saya kadang saya cakap ni, saya perhati tak ada seorang yang sehati seronok nampak ya Allah Muhammad Rasulullah nak menghidupkan suasana tu. Siapa bagi ni? Allah bagi. Siapa punya idea? Allah. Hidayah Allah. Kalau buat benda tu, buka jodoh, buka puasa sini, berapa kad datang. Kawan ni aku nak buka dengan isteri aku ni nak buka dengan anak-anak aku. Masing-masing, subhanallah. Itulah saya sebut dulu. Nabi kita, man yuridillahu bi khairan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillah, barang siapa Allah berkehendakkan seseorang itu khairan, dia jadi hamba yang terbaik, yufaqihu fid din, Allah bagi faham agama. Tuan-tuan bagi itu nampak mana orang bagi jodoh, bagi makan orang puasa ni, subhanallah. Tuan nampak di situ. Kalau tuan nampak, nak pergi nampak itu. Setengah orang nampak mana, petang ni apa ni. Nampak orang berbuka, bukan nampak nak pergi orang tak. Buka. Yufaqihu fid din, yufaqqih. Allah faham. Sama tuan-tuan petang, tunggu. Sebab tu kita suasana Covid hari ni, kita minta doa bala. Di masjid doa bala, panjang doa bala. Tapi kita tak minta kekuatan nak hadapi bala tadi. Kita letih Ramadan, kita tak minta kekuatan supaya dia tak letih. Kenapa tak minta kekuatan iman? Allah ma'ina bil iman wa amina bil iman wa asyurna iman. Ya Allah, beri kekuatan iman kepada kita. Tuan-tuan tunggu ni kerana kekuatan iman. Kekuatan iman ini, tuan tunggu kerana kekuatan. Tuan boleh bangun batang ni kerana kekuatan iman. Maka Nabi kata, iza ra'aitumur rajulani ya'tadu fil masjid fashhadu bil iman. Bila kamu melihat seorang lelaki yang sentiasa berulang alik ia ke masjid, fashhadu, kamu saksilah dia. Allah. Nampak tak? Allah sebut, Nabi sebut. Yang kita nak jaga sekarang ni, kita nak letakkan diri kita di pengakhiran hidup kita bagaimana. Sebagai seorang talib, orang itu ilmu. Sebagai seorang ahli jamaah, pengakhiran hidup. Jangan baca mula. Dia ni dulu Allah. Kenapa kita nilai orang buruk dulu? Kenapa tak nilai di akhir? Pengakhiran hidup inilah yang nak nilai oleh Allah SWT. Yang kita dah top up dengan ilmu ni, kerana nak pergi letak yang kita buat tadi, amalan dah buat, okey baik. Nak mensolehkan dia.
Kita jemaah dia datang dah, amalan baik dah, tapi nak masalah dia bagaimana? Kalau tahap kategori yang pertama, kerana kita nak kejar pahala, iman saudagar nama dia. Tuan, kita dah buat satu bab, walaupun janji kepada Allah Ta'ala, kita masuk syurga Allah Ta'ala bukan kerana usaha amalan kita, bukan, tapi kerana rahmat Allah. Maka sebab itu setiap detik bulan Ramadan ni, setiap detik kita tak tahu nama kita ni dalam ilmu Allah. Ni kita berjaya mutahid ni. Dalam ilmu Allah nama kita, senarai dia dalam ahli syurga, ahli neraka. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Tuan tahu tak? Saya tahu tak? Imam tahu tak? Saya tahu tak? Antara kita ni ada dua je, tak masuklah list ahli neraka atau list ahli syurga. Tahu tak? Bimbang tak? Takut narai kita tak masuk list ahli syurga, bukan oleh kita. Maka bulan Ramadan ni, setiap detik Allah Ta'ala akan keluarkan ahli neraka ni ke syurga. Maka kena banyak amalkan. Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Ya Allah, masuklah aku, jadi aku kelompok orang yang terkeluar daripada neraka. Minan, jauhlah api neraka. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Kita buat dan buat, nak pelihara lebih susah. Saya sebut tadi, nak masalah ni benar susah. Kalau buat kerana kita fokus mata-mata nak pahala Ramadan Ustaz sebut ni, iman ini iman saudagar. Kalau kita laksana buat bulanan kerana takut azab api neraka, rosak juga. Bukan kerana Allah, kerana api neraka pula dah. Tuan, senang tuan nak lepas ni. Nak lepasnya, nak jadi la'alakum tattaqun tu. Bulan Ramadan pun kita buat kuliah juga. Kenapa tu? Kita nak buat, kita nak ambil peluang. 70 ke 700 galanda yang saya sebut tadi. Puasa ni buat. Jangan kita berletak diri kita bila puasa jadi orang lapar siang hari. Sebab dia puasa tu, jangan suruh apa tu. Kita anak-anak lah, tak suruh buat kerja buat, sesampah tak pergi dah, puasa tu. Kita bila kita berletak diri kita dalam keadaan kelaparan, letih. Proses, saya kata wasilah, Allah nak angkatkan darjat kita. Maka pengakhiran lah yang kita nak isi. Samping kita buat puasa ni, kita nak pelihara. Di samping tarikh kita buat nak pelihara. Pelihara apa tu? Daripada sebab ujub, sombong, semua tu punya kuasa. Maka sebab itu kita nak kenal, bila kenal Allah, ingat Allah, Allah ingat kita sepanjang masa. Jangan kita ingat Allah berkala. Waktu sakit kita ingat Allah lebih. Waktu susah kita ingat Allah lebih. Waktu nak masak nasi, bukan tim beras, tengok beras tak ada, Allah, ingat Allah lebih dulu. Kalau nak masak nasi, bukan tim beras, tengok beras penuh, sebut Alhamdulillah, tak ada. Allah. Muka kita tengok muka surat 10, bahagian harus akli. Ni dia cerita bab akal ni. Akal ni maknanya alat untuk berfikir, nak menentukan dan tidak menentukan akal ni. Maka akal ini dia alat berfikir untuk nak buat keputusan. Di samping akal ini, dalam badan kita ni ada nafsu. Nafsu ini memang dia keperluan untuk kemajuan hidup. Nafsu, keinginan kita buat ini begini. Tetapi nafsu inilah yang merudumkan mana juga amal kebaikan kita buat. Nafsu ini, tahu nafsu?
Nafsu ni bukan seks, mana keinginan dia. Nafsu meruntun tadi, akal yang mengawal. Sebab tu tekanan nafsu ni tuan-tuan bulan Ramadan. Pergi uji, tengok pergi pasar Ramadan. Macam mana kita tengok selera makanan yang sedia tu, tambah pergi kedai imam kita pula, ayam duk golek. Ayam ni Syah pandai belah slow, dia pusing slow. Agaknya mana? Syah potong belah dua belah, dia berasak nafsunya mana? Keinginan tu nafsu nama dia. Balik rumah baca sirap, bobo biji selasih pula. Agak macam mana? Ni saya nak cerita nafsu ni. Makna nafsu ni keinginan. Jodoh tu tengok siapa. Ini mereka panjang. Allah. Ayam tu pandai, dia tak laju slow. Dia berbuta. Dia siram minyak pula tu basah. Ayam kocek pula dah. Saya nak cerita bab keinginan. Balik nanti buka saja, kena tamar sebiji saja. Air sirap cawannya. Ayam tadi out. Tebak tak kebab kan, otijon tak otijon kan. Tengok blok mana malam bagi bersusun roti bab roti. Macam-macam roti telur tak ada semua tu. Ish, cukup tak ikut. Sahabat, Allah bagi kat kita ni waktu buka, dia bagi keperluan. Saya sebut banyak kali dah. Allah bagi sekadar keperluan. Yang kita makan itulah keperluan kita. Yang keinginan tadi itu bukan keperluan, itu nafsu, keinginan. Beza tak? Keperluan dengan keinginan dia tak sama. Keperluan kadar cukup. Sahur tadi kadang-kadang kena kopi sawan, nasi tak pertama. Keperluan dia kadar itu saja. Kadar dia untuk sementara sampai pukul 7 suku, itu keperluan. Sementara nanti makan ini, saya sebut dah, itu sementara. Yang kita buat sekarang ini, yang kita duduk punya ilmu ni, yang kita dah tarawih tadi, itu dia keperluan rohani, keperluan yang berkekalan. Sudah jelas Dia berkekalan untuk kehidupan, keperluan kehidupan sana. Nampak sikit keperluan di sana. Macam kita sudah berpom keperluan. Baik. Bahagian harus akli, akal. Li bagi akal kita adalah harus itu terbahagi dua. Harus akli darari, iaitu menghukumkan sesuatu boleh terima ada dan tidak secara jalan berganti-ganti, dengan tidak berkendakkan perbahasan dan mendirikan dalil nak buktikan. Seperti menghukumkan keadaan seorang itu ada kalanya ia bergerak atau diam. Harus. Nampak Haji Maduk itu, kan dia diam, kejap dia bergerak. Harus akli, dia boleh bergerak, boleh diam. Sekarang tempat Haji Maduk itu siapa tak duduk? Sebab dia jenis jirim. Jirim ni mana dia memilih lapang. Masya Allah Ta'ala dia bertempat. Allah Ta'ala bukan jirim, bukan aras. Turki saya duduk ni, saya seorang dia. Tak boleh sebab saya jenis jirim, dia perlu tempat lapang ni, orang tak diusik lagi. Tak nak jirim. Jirim mana yang mengambil lapang. Tapak surau ni, dia jirim, dia tak boleh, orang lain tak boleh buat benda lain sebab dia. Itu harus akli darari. Tak perlu pihak hafsah lagi. Ibrahim boleh bergerak, bangun. Harus. Kalau dia diam, dia boleh. Harus. Dia tak ke? Boleh bergerak? Boleh bergerak. Harus. Tak boleh fikir gila. Dia harus benar bergerak. Yang kedua harus akli darari. Akal. Kita sebut fikiran.
Otak lain, akal lain. Lembu tu ada otak tak? Ada otak. Akal ada tak? Akal tu bukan otak. Lembu tu akal tak, otak dia ada. Tetapi nilai lembu tu walau akal tak ada, bernilai tak dia? Nilai lembu tu satu batang tubuh tu bernilai. Kita satu jasad kita bernilai di mana? Berapa laku? Kira tak? Kalau nak jual cara berapa boleh laku? Berapa laku? Lembu ni daripada kepala sampai ke ekor semua bernilai. Walaupun akal tak ada. Nampak tak? Bagi Pangdam Pinang harga lain, ekor harga lain, perut musuh lain, perut kitab lain, semua bernilai tak? Nampak? Kalau nak banding kiri jasad, lebih nilai lembu pada kita. Nilai kita bukan letak pada batang tubuh kita, iman. Inilah yang kita nak bangun, yang kita dah buat sekarang ni, kita nak bangun, yang kita dalam belajar tunggu ni, kita nak bangunkan dalam. Bernilai dia di sini. Dia bernilai ni semua roh tak duk berada sama jasad, roh keluar jasad, dia tak bernilai langsung. Jual ke orang pun tak nak. Walaupun rumah tu rumah kita, anak-anak pun tak pergi, cepat-cepat. Elok disegerakan. Ya memang segerakanlah. Memanglah jenazah ni bila dia meninggal, seelok-eloknya dengan lebih daripada 24 jam. Seelok-eloknya, nampak. Dia kerja 40 tahun kita duduk, Allah. Ada saya baca satu makalah. Dia ni kena COVID, mati. Dia kata kalau dia mati, letak tengah jalan biar lori langgar hancur begitu sajalah. Harta-harta dia pun ambil lah. Rupanya nilai kesihatan lebih daripada harta. Nampak? Sebab tu nilai kita mana? Kita nak tukar raya, nak tukar baju ni, boleh mamam tukar baju ni, pergi membuat tukar baju ni, tukar, dia jaga. Ada dalam kosong. Habis. Baik. Harus akli dhari, iaitu mengukurkan sesuatu boleh dijadikan atau tidak boleh dengan berkendak kepada perbahasan dan mendatangkan dalil-dalil seperti memberi tuan orang Islam yang tidak beramal itu pahala, maka tidak dengan senang akan menghukumkan. Betul kan? Orang tak sembahyang pun boleh masuk syurga. Akan tak senang maknanya tidak dengan senang akan menghukum hal itu harus, melainkan dengan adakan bahasanya dalil yang menunjukkan harus pada Tuhan memperlakukan seperti itu. Allah ada kuasa tak? Kuasa. Yang beramal soleh dia masuk dalam neraka, yang jahat ini dia masuk dalam syurga. Harus tak? Harus. Sebab dengan rahmat Allah. Hak dia. Kita tanam jagung. Cik Ibrahim tanam pokok atas bukit. Buah baja semua. Pak Ayub pun tanam jagung. Sampai satu masa pokok tu ditebang buang. Tadi pokok tu lah kita duk jaga. Ambil buah jagung, batang jagung. Ambil jagung tadi, buang kulit dia semua, ambil isi saja. Boleh ambil tak? Boleh ambil, tapi kenapa tak ambil? Kenapa tak ambil? Kenapa itu bang kita bakar pula dia? Kenapa kita ambil jagung tu saja? Harus berpayung ambil. Allah tak harus bagi dia. Allah boleh dah masukkan hak jahat ni ke dalam syurga? Boleh. Harus. Maka sebab saya katakan, kita jangan ingat walau amalan kita hebat pun, dengan amalan ni lah pun syurga tak. No. Bukan. Tapi dengan rahmat Allah. Dan ada pun tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Andai kata apa yang kita dapati kemudian wajib perkataan bagi, atau pada maksudnya wajib akli. Apabila kita dapati kemudian itu mustahil, perkataan atas, atau pada maksud mustahil akli. Apabila kita dapati kemudian wajib perkataan atas, maksudnya wajib syar'i. Baru dia pergi pada wajib syar'i.
Makna barang diperbuat dapat pahala dan tinggal dapat dosa. Tu tanda menunjukkan hukum akal tadi. Jadi makna menunjuk yang buat mana yang kebaikan tadi dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Akal. Itu wajib. Hukum wajib syar'i. Beza. Hukum akal dengan syar'i beza. Hukum syara', hukum akal, hukum adat. Tiga. Hukum syara', hukum akal, hukum adat. Adat bukan isi adat. Adat lain, isi adat lain. Isi adat pertama lain. Itu bukan, itu istiadat. Adat ni biasanya api membakar hangus pada adatnya. Hukum adatnya kalau makan kenyang. Misalnya kata saya makan 3 pinggan lapar. Luar biasa. Hukum adat biasanya kalau mengantuk dia kena tidur. Kalau mata duk sengguk-sengguk tu maknanya tanda dia mengantuk. Macam dia mengantuk, bagi pantai ke dia. Hukum adat tidur. Haus biasanya kita minum air, hilang kehausan. Itu hukum adat. Hukum adatnya biasa hujan, dia basah. Kalau orang tu jalan tiba-tiba hujan, dia tak basah. Itu karamah. Kalau pakai hujan lain, ini kita ini betul. Tapi ini saya lihat lah. Saya arwah tunggu saya Tuan Haji Omar Zuhdi. Dia nak mutu ni muka sisi. Masa tu belajar tengok hujan lebat tu nak mutu. Dia biasa tak basah. Biasa pun terbakar. Yang kita pakai amaya berum air. Ini saya dengan sini dia. Saya berguru dia selama 2 tahun. Dia berjalan slow pergi je, dia duduk sikit, dia ambil pasir. Ambil pasir, sop. Api padam. Ni saya tengok ni. Api biasanya membakar. Bakar adalah hangus. Itu hukum adat. Nabi Ibrahim dibakar tak? Bakar. Hangus tak? Kalau adat gini, itu mukjizat yang ada. Itu adat. Hukum syara', hukum adat, hukum syara'. Hukum syara' ini adalah hukum Allah. Kita tak boleh lari tiap-tiap orang ni hukum syar'i. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5 hukum ini dia adalah undang. Macam kita naik motor, kereta, lampu merah, tak ada siapa boleh arah, automatik berhenti. Dia tahu merah ni kalau langgar binasa. Lampu kuning buat ni. Kita jumpa lampu kuning, imam buat apa imam? Imam betul pergi kerja. Mungkin imam kita bersedia berhenti. Saya tak. Saya lampu kuning, tingkatkan kelajuan. Betul. Kuning bersedia berhenti. Hijau, jalan. Undang-undang. Kita juga bangun pagi tadi. Apa dia wajib kita? Okey. Sahur tadi harus. Makan kanan ni tak? Ambil sunnah. Wajib tadi subuh. Wajib syar'i. Bila kita tunaikan tadi, gugur tuntutan untuk subuh pagi ni. Bila kita buat, kita ada kekuatan tak? Dah lepas subuh berjemaah, ada kekuatan tak sekarang? Kalau kau bangun-bangun lepas sahur tadi, telak. Sedar-sedar pukul 7.30, subuh tak bayang. Lah rumah seorang, resah tak resah? Resah tak resah subuh tak sembayang? Tahu-tahu saya lupa, Assalamualaikum, sahabat Ustaz. Allah. Subuh tak bayang ni contoh dia Jibril 7.30. Resah tak resah? Resah pada manusia kan dengan Allah Ta'ala. Kenapa jadi resah? Waktu resah tu sonok tak sonok? Tak sonok. Tak sonok tu bahagia tak bahagia? Tak bahagia. Bahagia duduk di sini. Ada kawan saya sekolah, dia bangun subuh lambat. Subuh kita tutup pintu, duduk dengan dia. Tu tingkap.
Tutup lampu, dia memang subuh. Dah gelap nampak subuh. Padahal kelapan lah. Kawan nenek buka tingkap. Dia doa Allah mati ni. Aku pesan tadi tutup, kau buka buat apa? Resah tak resah? Resah. Okey, kita menahankan makan minum. Kita melaksanakan kewajipan sepanjang hari ni. Nampak? Kita sedang bukan buat hak sunat, hak wajib ni. Pasal tak? Ni. Kita menjalani kewajipan ni, memenuhi kewajipan ni. Sepanjang sunat nafas ni sampai detik sampai tu. Allah. Hebat tak hebat? Hebat tak hebat? Waktu dekat dengan Allah, dekat Allah. Sepanjang masa dengan Allah. Duduk sama Allah, Sallallahu Muhammad, zikir dengan dia, banyakkan zikir, banyakkan selawat Allah Muhammad. Lepas ni balik nak dua nak baca Quran kerja. Saya ada sebut ni sebagai target kita. Kalau letak target itu paling tidak 7 sebut dua ni 70%, okey. Siapa dah dapat 11 juz? 11. Satu hari jangan kurang pada, kalau nak khatam satu hari mesti 1 juz. Kalau kita dapat buat, dia cepat je, senang, lancar saja. Allahu Akbar. Jadi akal kita duk fikir dia untuk buat baik. Inilah yang di Ramadan nak mendidik supaya kita jadi tak lalakon tak tahu nak didik. Oh, lepas ni aku nak masak. Umpam lah. Lepas ni cepat-cepat nak main asar. Lepas asar pun nak pergi nak simpang. Allahu Akbar. Masing-masing berlomba-lomba tu. Itu nama soleh dan solehah. Benda dah kita buat dah, cuma nak masuk sikit ilmu saja. Kemas tak kemas? Masuk ilmu je, kemas langsung lah. Kalau kita tak masuk ilmu, tunggu. Aku makin makin lalu tengok. Habis. Buat dah elok dah tadi, tak soleh. Habis. Oh, nak pergi orang terpuji aku rajin. Habis. Out. Tak apa, berlomba-lomba kebaikan tak apa. Lorang ni semalam buat apa? Okey. Lorong aku hari ni kau nampak lebih sedap lagi. Nasi Arab. Oh. Tak apa berlomba. Bukan nak berlomba-lomba. Oh. Tak tahu, tak dengar lorong Cik Razak mungkin pengusi paling tidak nasi Arab. Kalau nasi lemak tadi out. Contohlah macam berlomba-lomba kebaikan. Itu nak buat. Jadi maknanya itu wajib. Jadi sembahyang Ramadan ni kita dalam keadaan sedang tunaikan yang wajib. Macam kita sembahyang wajib. Habis 10 minit tu hak wajib. Tapi Ramadan ni kak, ya Allah, hebat tak bantu hari dia. Kita berpuasa ni jadi seorang Muslim, jadi mukmin yang berpuasa. Kita sedang memenuhi tuntutan Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum, aku wajib kamu puasa. Ya, aku buat ya Allah. Tuhan kata orang beriman, kalau kau beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib kamu berpuasa. Ya, saya puasa. Ada kekuatan tak? Bila kita dapat tunai kewajipan, kita ada kekuatan. Bila kita tak dapat tunai yang wajib, kita tidak ada kekuatan. Contohlah, hari ni kita tak puasa. Perempuan kalau uzur lain, tak puasa. Ada kekuatan tak? Sonok tak sonok, hari ni tak puasa. Dia tengah dalam dia jadi dosa. Dia buat basuh muka pula dah. Dua basuh muka pula. Air nak tunggal tu, dia buat basuh muka pula dah. Sonok tak sonok, duduk dalam keadaan, ya Allah. Nak makan Maggi, pergi balik pintu. Yang pergi balik pintu apa? Yang pergi balik pintu nak makan, dia buat apa? Oh, perempuan kalau uzur makan lah. Dia duduk bilik pintu bersama. Masuk bilik kunci pun siap. Wah, tak masalah dia. Okey. Dia mana dia berpahala juga itu. Sebab dia ikut perintah Allah Ta'ala. Okey, kamu tak boleh puasa, tak sembahyang. Pahala tak tu? Saya kata ilmu kena masuk macam mutu dia masuk minyak aja. Allah nak pergi sembang, jom. Kalau dia kaki sembang, Allah Ta'ala tak ada. Tapi kalau dengan mutu kata macam cong. Faham tak maksud saya tadi? Ilmu pula kita buat semua Allah. Nampak maksudnya. Pandang kita ni nak bersih hati ni. Kasih sayang. Nak solehkan tadi. Bukan nak jaga hubungan hablullah, hablun nas. Nak manusia kita jaga.
Baik, insyaAllah sahaja insyaAllah kita akan sambungkan kenyataan yang kedua. Perhatian, menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam ni. Jadi bila kenal Khaliq, Rabb, Allah itu Rabb, barulah kita buat nak dia. Semua buat tadi, saya sebut tadi, untuk lillah ta'ala, Allah. Lillah, bila kena Allah ta'ala di, nak mensolehkan apa kita buat. Tapi selagi bila kita buat macam tersangkutkan manusia, dia takdir soleh. Bila takdir soleh, letih saja. Tengok kosong. Maka sebab tu ilmu tuan kena masuk wala letih memang sepantai. Tapi saya ulang balik, ingat letih ini sementara sahaja. Lepas letih dia akan hilang. Kita lapar sementara, kita makan dia hilang kelaparan. InsyaAllah pukul 7 suku ni kita makan, hilanglah kelaparan, kehausan kita. Tapi maknanya untuk di sana. Tapi kalau kita maknanya tak jaga, habis. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita. Kita buat yang terbaik, isi dengan sepenuh kebaikan yang ada dalam Ramadan tadi. Rebutlah, hargailah Ramadan 18 hari lagi ni. Kita cucuk tanam dah, semua tanah je subur sangat, subur sangat. Mana bulan-bulan ni bulan yang subur sangat, kebajikan kita buat bergana-gana, dividen dia subhanallah lebih baik. Tapi bukan kita bilang, tapi kerana Allah, itu janji Allah. Maka sebab tu Rabitah Adawiyah dia menangis. Dia kata hamba ini seperti kanak-kanak, bila menangis kena pujuk dengan gula-gula. Begitulah dia kata Allah Ta'ala janji sana, janji untuk nak mewujudkan. Dan kita angkat darjat tadi, darjat kena hamba Allah, bukan buat kerana kemudian Allah SWT. Mudah-mudahan kita ingat Allah begitu, Allah akan ingat kita. Yang saya sebut tadi, nak tahu nilai kita di sisi Allah Ta'ala, tengok sejauh mana kita ingat pada Allah. Kalau ingat Allah Ta'ala semua buat kerana Allah Ta'ala, maka Allah pun tahu. Tengok budak ni, dia duduk ni nampak cantik, dia jalan pun ni nampak cantik. Cuba orang tua kalau berjalan dia pegang tu agaknya lah. Kalau orang tua lah, dia jalan, dia keluar, dia masuk, duduk, dia lagi duduk itu agaknya mana rupa. Budak banyak pada cantik. Kalau orang tua betul dia tak cantik, nampak comel, nampak tu. Baik, saya rasa itu je yang baik dari Allah Ta'ala, yang tak baik semua datang daripada kelemahan saya. Aqulu qala astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiru fa yaqzal musafin wa yanajata tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.